Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita masih menggunakan set soalan yang sama, iaitu set soalan ujian penilaian kelas KAFA tahun 2019, pelajaran Lughatul Quran. Kita akan sambung perbincangan kita yang berakhir pada minggu lepas pada muka surat 10. Hari ini kita akan sambung muka surat 11. Soalan 41 sehingga 45 dahulu. Okey, soalan dia arahan kawin al-ahruf al-atiyah litakuna kalimatan sahihatan. Okey. Jadi soalan ini mengkehendaki kita untuk menggunakan huruf-huruf yang diberikan supaya kita jadikan dia perkataan yang ada maksud. Okey. Ini bukan soalan di mana kita kena sambung huruf, bukan. Okey, ini adalah kita gunakan huruf-huruf yang dia bagi, tak kira lah nak guna berapa, sekurang-kurangnya 2 perkataan kalau ada membawa makna, dan tidak semestinya kena guna semua. Okey. Okey, nombor 1, sebagai contoh nombor 1, kita boleh bina perkataan daripada 3 huruf sahaja, nun mim ra, namirun, yang bermaksud harimau. Selain daripada tu, kita boleh juga dia tidak semestinya kena ikut urutan. Okey, tak ikut urutan pun boleh. Yang penting perkataan yang kita buat itu ada maksud. Okey, saya berikan beberapa contoh lah. Tetapi kalau dalam periksa seminar, murid-murid boleh buat sekurang-kurangnya 1 sahaja. Selain daripada namirun, kita boleh juga buat ramlun. Apa maksud ramlun? Pasir. Okey. Selain daripada tu, kita boleh juga buat marra, berjalan. Itu fa'il, kata kerja. Okey. Yang kedua, kita boleh buat basalun, bawang merah, bawang putih. Okey, lepas tu selain daripada tu, kita boleh buat 2 huruf saja pun boleh kalau ada maksud. Kalau maksud birru, kebaikan. Kalau barru, darat. So, boleh. Okey, 2 huruf saja boleh. Yang penting membawa maksud lah. Okey, yang ke-43, kita boleh buat perkataan linun, lembut. Okey. Selain daripada linun, kita boleh juga buat perkataan lain. Yang penting dia ada makna lah. Okey, linun. Kita boleh buat wailun. Apa maksud wailun? Ada dalam Al-Quran kan. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka. Okey, maksud wailun maksud dia celaka. Okey, 44. Kalau daripada huruf yang diberikan, kita boleh buat batatisun. Yang ini batatisun dalam tajuk Al-Khadrawat, sayur-sayuran. Batatisun maksud dia ubi kentang. Okey, batatisun. Okey. Untuk seterusnya 45, kita boleh buat zanjabilun dalam Al-Khadrawat juga, yang bermaksud halia. Zanjabilun. Okey. At-tib, yang ni kita boleh juga buat perkataan tauba, yang bermaksud berkaitan dengan perubatan. Okey, so itu adalah contoh-contoh perkataan yang kita boleh buat lah. Dan sekali lagi saya katakan, tidak semestinya gunakan semua huruf. Kalau nak guna 2 huruf sahaja pun boleh. Yang penting perkataan yang kita buat itu adalah kalimatan sahihatan, bermaksud perkataan yang sahih, yang ada maksud, yang betul. Okey, soalan seterusnya 46 sehingga 50. Sahih, dia suruh sahih, maksudnya betulkan. Asmaul isyarah al-atiyah, kata nama isyarat ataupun kata nama tunjuk di bawah seperti dalam contoh. So, contohnya adalah hazihi ainabun. Ainabun ini adalah kata nama muzakkar. Okey. So,
Sepatutnya kalau muzakkar, hazihi ini untuk muannas. So patutnya guna haza. Okey, sepatutnya guna haza ataupun zalika. Kalau haza ni lil qarib, kalau zalika ini lil ba'id. Okey. So dua-dua nak guna pun boleh. Sebab dalam arahan dia tidak spesifikkan sama ada lil qarib ataupun lil ba'id. So dia general, umum. So kita boleh guna lil ba'id boleh, lil qarib pun boleh. So untuk 46, hazihi kurunbun. Kurunbun ini muzakkar, tetapi isim isyarah dia hazihi. So hazihi ini untuk muannas. So kita tukarlah. Kita nak guna haza boleh, macam dalam contoh tu kita nak guna haza boleh, zalika pun boleh. So kita guna haza lah. Okey. Satu saja. Yang contoh tu dia bagi dua, tapi jawapan kita memadai satu sahaja. So baru betul kurunbun muzakkar, haza pun untuk muzakkar. Okey. Yang ke seterusnya 47, haza ummun. Haza ini untuk lelaki, ummun ini ibu. Okey. Ummun ini ibu merujuk kepada muannas, perempuan. Okey. So kita kena tukarlah haza itu kepada hazihi. Okey. Kalau nak guna tilka pun boleh. Okey. Seterusnya tilka usfur. Tilka ini untuk muannas, tetapi usfur ini muzakkar. So tilka ni salah lah, kita kena guna muzakkar juga, iaitu zalika. Contoh macam kat atas ni. So kalau nak guna zalika usfurun boleh, haza usfurun pun boleh. Kenapa dua-dua boleh? Sebab dalam arahan dia tak spesifikkan nak guna lil ba'id atau lil qarib. Okey, so kita boleh guna dua-dua. Okey, zalika faraulatun. Ini jelas, belakang dia ada ta marbutah merujuk kepada muannas, perempuan. So zalika ini lelaki. So kita tak boleh lah guna zalika, kita kena guna tilka. Okey, kalau zalika lelaki, kalau perempuan tilka ataupun muannas. Tilka faraulatun. Nak buat hazihi faraulatun boleh tak? Boleh. Hazihi tu untuk perempuan kan? Kalau haza tak boleh, zalika tak boleh. Okey, akhir sekali hazihi dubbun. Dubbun ini jelas sekali dia adalah muzakkar. So hazihi ini untuk muannas, perempuan. So kita kena tukarlah jadi haza. Okey, haza dubbun. Okey, itu untuk soalan 46 sehingga 50. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan seterusnya, soalan 51 sehingga soalan 55. Okey. Kawin jumlan mufidatan musta'inan bil kalimatil atiyah. Jadikan ayat yang sempurna berdasarkan perkataan di bawah. So dia bagi perkataan, kita kena buat ayat. So buat ayat yang mudah-mudah saja. Okey, contoh nombor 1, qara'a ini baca. Lelaki ke perempuan? Sebab dia tak ada ta mati di belakang, so dia lelaki. So kita letak nama lelaki, qara'a Muhammadun. Tak tahu buku dalam bahasa Arab, tak apa, Al-Quran pun boleh guna. Al-Quran. Okey, Al-Quran dah memang perkataan bahasa Arab. So Muhammad telah membaca Al-Quran. Semudah itu kita membuat ayat. Pastikan ada orang, iaitu isim. Pastikan ada fa'il, iaitu kata kerja dan subjek, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ulun bih. Okey, lepas tu syariba. Juga tak ada ta marbutah, juga tak ada ta mati di belakang. So untuk lelaki lah, ambil je balik nama Muhammad, tidak ada masalah. Okey, syariba Muhammadun. Muhammad minum apa? Al-qahwah ada, asyayu teh ada, al-qahwah kopi ada, ma'ul ma'dani air mineral ada. So banyak minuman kan. So kita letak, contoh kita letak yang mudah je lah, asyai. Okey, teh. Okey, Muhammad telah minum teh. Okey, sekarang ni 53. Haqibatun, bag. Kita boleh buat apa dengan perkataan bag? Haqibatun, bag cantik. Okey, letak je jamilatun. Haqibatun jamilatun, bag itu cantik. Dah. Okey. Madrasatun, kita nak buat sekolah itu besar. Madrasatun kabiratun, besar. Nak tambah sikit, boleh kamu tahu luas dalam bahasa Arab wasi'ah? Tulis tambah wa dan wasi'atun, besar dan luas. Okey, sekolah besar dan luas. Okey, lepas tu kursiyun. Kursiyun, nak buat ayat kerusi itu di dalam kelas.
ataupun apa ayat lah. Muhammad duduk atas kerusi ke, kerusi itu berwarna hijau ke, kan. Okey, kursiyun kita nak bagi tahu dia warnanya. Kursiyun launuhu, kena guna hu. Kalau guna ha untuk perempuan, muannas. Ini kursiyun muzakkar. Launuhu, okey. Kamu tahulah kan apa-apa warna pun boleh. Contoh merah. Kerusi itu warnanya merah. Okey, dah jadi ayat. So mudah sebenarnya nak buat ayat. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Muka surat 13. Soalan nombor 456 sehingga 60. Okey, soalan susun perkataan menjadi ayat. So ingat balik dia punya kaedah. Pertama kita letak fi'il. Okey, kedua kita letak isim yang berbaris depan. Ketiga kita letak isim berbaris atas. Keempat kita letak huruf jar. Kelima kita letak isim baris bawah. Okey, so ini adalah basic formula. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mana-mana yang tak ada kita abaikan. So yang pertama kita set fa'il, ya'malu. Ini adalah bentuk fa'il mudhari'. So ini nombor 1. Lepas tu kita cari isim baris depan, Zaidun. Senang kan? Nombor 3, yang baris atas tak ada, so terus huruf jar, fi huruf jar. Lepas huruf jar baris bawah, fi maktabah, fi al-maktabati. Okay, so ini nombor 3. So nanti kamu tulis tak ikut susunan yang betul. Nombor 7, fa'il. Mana fa'il? Taqra'u, bentuk fa'il mudhari'. Lepas tu isim baris depan, Najwa. Najwa ni isim kan, nama orang Najwa. Cuma dia tak baris depan sebab dia alif maksura. Alif maksura ini yang tak ada titik. So dia tak boleh lah. Bacaan dia, kaedah dia memang dibaca Najwa. Dia tak ada baris. So kalau dia dibolehkan ada baris macam Zaidun dekat soalan yang pertama tadi, so dia akan jadi adalah baris depan, tapi sebab dia alif maksura, so tak ada baris, so ini adalah isim. Okey. Dan yang ketiga, baris atas tak ada, isim baris atas tak ada. So huruf jar ada fi, dan yang selepasnya baris bawah ni, fi fasli. Okey, ini isim baris bawah. Ha ini dhamir yang bergabung, muttasil dengan isim. Okey, jadi ini yang ketiga. Okey, seterusnya fa'il. Tatbahu, fa'il mudhari'. Isim baris depan, al-ukhtu. Baris atas tak ada, huruf jar ada, fi. Lepas tu lepas huruf jar baris bawah, al-matbakh. Ini senanglah sebab dia dah bergabung. Okey. Nombor 59, tak ada fa'il. So kita letak dulu nama si Hasan. Hasanun tilmidun fil madrasah. Okey, last sekali 60. Fa'il, ada fa'il, yazhabu, fa'il mudhari'. Lepas tu letak isim baris depan, Syafi'iyu. Okey, akhir sekali ilal madrasah. Ila ini huruf jar, al-madrasati isim baris bawah. So itu adalah susunan yang betul. Okey, so anak murid boleh buat ayat tu dekat tempat kosong ikut susunan yang betul lah. Saya tak tulislah kat sini. Okey, so kamu tulis. Okey, last sekali dekat muka surat 14, soalan petikan. Soalan petikan ni mudah. Sangat-sangat mudah. Kenapa mudah? Sebab jawapan dah ada depan mata. Kita tinggal cari sahaja. Okey. So kalau sebenarnya kita kena teliti cari jawapan dari dalam petikan. Kita kena betul-betul teliti. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey. Soalan yang pertama. Man yaskunu fi qaryati qaribatin minal Madinah. Okey, kita tengok dia nak yaskunu fi qaryati qaribatin minal Madinah. So itu adalah kata kunci yang kita kena cari dalam petikan. So pertama-tama tu dah ada dah kan kat situ, fi qaryatin qaribatin minal Madinah. Ada siapa? Tujad usratun sa'idatun wa hiya tatakawwanu min zawjin wa zawjatin wa ibnaini wa ibnataini. Okay, so ini jawapan yang pertama. Okay, kamu tulislah dulu penyata dia. Tulis yang ni dulu. Yaskunu fi qaryatin qaribatin minal Madinah. Baru kamu tulis
sambung usratun yang dalam kurungan tu. Usratun sa'idatun wa hiya tatakawwanu min zaujin wa zaujatin wa ibnaini wa ibnataini. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Okey, kita beralih ke soalan yang kedua. Ma amaluz zauji. Okey, amaluz zauji. Dia tanya pekerjaan suami. Okey, dah ada. Kita sambung baca petikan tadi. Az-zauju ya'malu. Ini kata kuncinya kan. Amal az-zauji. Okey, pekerjaan dia katijaratin. Okey, so ini nombor 2. So kamu tulislah. Tulis dulu penyata. Amaluz zauji. Okey, amaluz zauji. Jawapan dia tadi katijarah. Silap. Sebagai business, orang yang businessman. Tijarah ini berkaitan dengan perniagaan. Okey, yang ketiga, 63. Mata yadhhabu az-zawji lil amal. Bila suaminya pergi kerja. Okey, so kita tengok, sambung kita baca. Wa huwa yazhabu ila idaratihi. Dia pergi ke pejabatnya kulla yaumin, setiap hari, Isnin hingga Ahad. Bila dia pergi? Fis sa'ah. So ini jawapan dia. Fis sa'ati thamina sabahan. Okey, pukul 8 pagi. Okey, so ambil penyata soalan. Tulis dulu penyata. Yazhabu az-zawju. Okey, az-zawju lil amal. Fi, baru ambil yang di atas tadi, yang dalam kurungan tadi. Fi sa'ati samina sabahan. Okey, fi as-sa'ati as-saminati sabahan. Okey, dia pergi kerja pukul 8 pagi. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Mata dia tanya tadi pergi kerja, sekarang yarji'u az-zawju ilal baiti. Bila pula dia pulang ke rumah? So kita sambung baca ayat tadi. Wa yarji'u. Ini kata kunci dia. Wa yarji'u fi. Okey, ambil kat sini. Fi sa'atil khamisati masa'an. Okey, so ini jawapan nombor 4. Dia pulang ke rumah pukul 5 petang. Kena ambil sampai masaan je, sebab pukul 5 ada 5 pagi. So kita kena jawab dengan lengkap. Yarji'u, ambil penyata. Yarji'u az-zawju ila al-baiti. Okey, bila? Fi as-sa'ati al-khamisati masa'an, pukul 5 petang. Okey, last sekali. Maza, apa yang dilakukan? Ta'malu az-zawjatu. Ini soalan berkaitan isteri pula. Tadi soalan tanya pasal suami, fil baiti. Apa isterinya buat dekat rumah? So kita tengok dekat petikan, sambung. Wa kanat zawjatu. Okey, isteri buat apa? Bil a'malil manziliyah. So ambil situ je. Dia buat kerja-kerja rumah, basuh pinggan, basuh pakaian, mengemas rumah, memasak. Okey, so kita ambil ta'malu az-zawja fil baiti. Okey, fil baiti bil a'mali. Okey, al-manziliyah. Okey, dia buat kerja-kerja rumah. So untuk perbincangan hari ini setakat itu saja. Saya harap kamu dapat fahamlah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.